Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Topik yang ketiga yang bertajuk Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Pada akhir topik ini pelajar akan dapat merumuskan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah, sejarah perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga mengaplikasikan sekurang-kurangnya 5 nilai terpuji berdasarkan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan. Ahli Sunnati wal Jamaah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang Bani Israel akan berpecah kepada 71 pecahan dan umatku akan pecah kepada 73 pecahan. Semuanya itu sesat kecuali satu, iaitu apa yang berada di jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah dianuti hampir 90% umat Islam di dunia dan menjadi pegangan rasmi di Malaysia. Maka apa pecahan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah? Apakah itu ahli? Ahli iaitu seseorang yang pakar, seseorang yang menjadi anggota bagi sekumpulan aliran tersebut. Manakala Sunnah ini bukanlah sunnah yang didefinisikan seperti hadis atau sunnah yang didefinisikan di dalam fiqh. Tetapi sunnah di sini artinya tariqah ataupun jalan, dengan makna setiap jalan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW, maka itu disebut sebagai sunnah. Manakala jamaah artinya adalah kumpulan yang berhimpun dan berpadu dalam i'tiqad mengisahkan Allah Subhanahu wa taala yang sama. Sekumpulan besar umat Islam yang bersepakat mentaati pemerintah yang adil ada dinamakan juga sebagai jamaah. Maka secara kesimpulannya daripada ahli anggota tadi, sunnah jalan Nabi dan jamaah kumpulan yang ramai, dapat disimpulkan bahawa orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang diamalkan oleh para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka sampailah ke hari ini. Okey. Beriktizam daripada sudut akidah dan sumber hukum sebagaimana yang difahami oleh para salafus salih adalah merupakan maksud daripada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Zaman Nabi dan sahabat telah wujud perbincangan dan penulisan para sahabat menggunakan kalimah Ahli Sunnah ataupun menggunakan kalimah Jamaah. Okey, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak digunakan secara jelas penggunaannya pada zaman sahabat kerana gelangan sahabat lebih mulia daripada gelangan tersebut. Selepas zaman sahabat, barulah istilah Ahli Sunnah ini digunakan, khususnya ketika timbulnya pelbagai kumpulan-kumpulan ahli bid'ah yang sesat pada ketika itu. Nah, pada awal kurun pertama secara sejarahnya, Ahli Sunnati wal Jamaah merupakan satu kurun yang paling bersih, yang paling baik. Okey. Kumpulan tersebut adalah merupakan kumpulan yang disebut sebagai generasi terbaik. Maka tidak ada perkara-perkara yang dianggap sebagai menyelisihi. Kalau ada yang menyelisihi generasi itu ataupun dianggap sebagai kumpulan yang sesat pada zaman itu. Tokoh-tokoh ketika itu adalah Ibnu Abbas, Abu Ayyub al-Ansari, tokoh tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain ramai di kalangan mereka. Sahabat pada abad pertama hijrah, sahabat mengelakkan kekeliruan dalam akidah dan berjaya mempertahankan kesucian akidah Islam. Sepanjang abad pertama dan abad yang kedua hijrah tidak berlaku banyak perselisihan dalam akidah. Okey, tetapi pada akhir abad pertama, permulaan abad yang kedua, kumpulan umat Islam giat mengkaji Al-Quran dan hadis, dan tokoh yang terkenal ketika itu di Iraq adalah Hasan al-Basri. Wasil bin Atha adalah murid kepada Hasan al-Basri. Wasil bin Atha telah mengasaskan kumpulannya sendiri ketika dia berselisih dengan gurunya Hasan al-Basri dengan melahirkan sebuah mazhab yang dinamakan Mu'tazilah. Ketika dia mengasingkan dirinya daripada gurunya iaitu Hasan al-Basri, kumpulan itu digelar sebagai Mu'tazilah. Okey. Maka Mu'tazilah menjadi terbentuknya mazhab yang berkait dengan akidah. Daripada mazhab-mazhab inilah lahirnya mazhab yang lain seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah dan juga Jabariyah.
Mazhab Mu'tazilah terus berkembang pada ketika itu yang dimulakan oleh Wasil bin Atha. Bahkan pada satu zaman pemerintahan ketika penguasa memiliki berpegang juga kepada akidah Mu'tazilah, maka akidah ini berkembang dengan begitu besar disokong oleh pemerintah. Sehingga golongan-golongan Mu'tazilah ini selalu mencampur adukkan di antara akidah mereka dan juga falsafah yang sedang berkembang ketika itu. Maka perkembangan aliran Mu'tazilah menimbulkan keresahan. Sehingga ramai tokoh-tokoh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah dan al-hadis ketika itu bertentangan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal dengan kelantangannya menyatakan kebenaran, dihukum penjara selama 15 tahun. Khalifah ketika itu namakan sebagai Khalifah Ma'mun yang menjadikan pegangan Mu'tazilah sebagai pegangan negara. Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjarakan. Khalifah Al-Mutawakkil telah menolak mazhab Mu'tazilah sebagai pegangan rasmi negara dan Imam Ahmad telah pun dibebaskan. Ia memberi laluan kepada umat Islam untuk kembali menyuarakan tentangan mereka terhadap mazhab Mu'tazilah. Pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal dinamakan sebagai Hanabilah pada abad kedua. Kemudian pada abad yang ketiga, istilah Ahli Sunnati wal Jamaah digunakan. Maka ketika itu lahirnya seorang tokoh yang asalnya juga tokoh itu pernah belajar dengan Wasil bin Atha, pernah mendalami ilmu Mu'tazilah, tetapi beliau melihat kepincangan dan kesesatan aliran Mu'tazilah, lalu mereka telah bangkit menyusun satu silibus berfikir dalam akidah dan mempertahankan akidah daripada kerencamannya ketika itu. Maka datanglah tokoh tersebut yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Mansur Al-Maturidi. Pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dikenali sebagai Asy'ariyah, manakala pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi dikenali sebagai Al-Maturidiyah. Imam Asy'ari berada di Iraq, manakala Imam Al-Maturidi berada di Samarkand, Asia Tengah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari nisbah kepada datuknya Abu Musa Al-Ash'ari. Bapa kandungnya merupakan seorang pengikut Ahli Sunnati wal Jamaah. Pernah mengikut mazhab Mu'tazilah daripada usia 10 hingga 40 tahun. Dididik oleh bapa tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Di sinilah pengaruh Mu'tazilah kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sebelum beliau mengasaskan mazhab mazhab Asy'ariyah yang dipegang oleh golongan Asy'ariyah. Lalu Imam Asy'ari meninggalkan, bahkan menjadi penentang kepada Mu'tazilah. Baik, beberapa perkara dalam Mu'tazilah yang menjadi isu perdebatan antara Imam Asy'ari dan Al-Jubba'i. Yang pertama dalam isu al-islah, iaitu Allah Ta'ala melakukan yang paling terbaik. Kalau ada yang baik dan terbaik, Allah Ta'ala wajib melakukan yang terbaik. Maka ini tidak dipersetujui oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan juga isu at-ta'dil ataupun isu al-adl, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun keluar daripada Mu'tazilah dalam isu-isu ini dan akhirnya menjadikan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengasaskan satu kaedah berfikir yang baru. Begitulah imam kedua daripada Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Mansur Al-Maturidi yang berada di luar kota Basrah atau hari ini kita panggil sebagai Uzbekistan. Dilahirkan ketika pemerintahan Al-Mutawakkil menjadi pengukung kepada Ahli Sunnati wal Jamaah. Kaedahnya hampir sama dengan kaedah yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, iaitu dengan menggunakan rasional akal bersama dengan wahyu. Iaitu kaedah yang menjadi pertengahan antara Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Perbezaan kaedah. Imam Hasan Al-Basri dan Imam Ahmad ibn Hanbal ketika di zamannya banyak menggunakan metode Quran dan hadis semata-mata. Dan ia sesuai pada zamannya. Manakala Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menggunakan logika akal dengan bersama sandaran wahyu. Dan itu sesuai pada zamannya ketika kerencaman falsafah akliyah ataupun logik ketika itu. Maka golongan salaf, bila bincangkan perkara ini akan timbul golongan salaf dan khalaf. Siapakah itu salaf? Salaf itu
mereka golongan yang datang sebelum kita. Dengan bahasa yang mudah, mereka yang termasuk di kalangan para sahabat, para tabi'in dan pengikut tabi'ut tabi'in yang mengikut keduanya, mengikut akan Al-Quran dan Sunnah. Manakala perkataan salaf itu sendiri adalah istilah kepada generasi 300 tahun yang pertama. Walau bagaimanapun, setiap orang yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh generasi salaf, mereka dikira mengikut salaf, walaupun mereka tidak dianggap sebagai generasi salaf. Okey. Baik. Golongan 300 tahun yang pertama yang dipanggil sebagai salaf itu adalah golongan yang biasanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan jarang mereka berlaku pertikaian dan diperdebatkan perkara tersebut secara terperinci. Dan saya ingin menyatakan ianya sesuai pada ketika itu tanpa memerlukan kepada penghujahan logik dan akal. Golongan kedua selain salaf 300 tahun yang pertama, iaitu golongan khalaf. Khalaf artinya belakang, yang datang selepas salaf. Okey, ianya lebih terbuka dan mencampurkan logika-logika akal bersama dengan dalil dalam mempertahankan kesucian akidah. Nah, salaf dan khalaf, hakikatnya kedua-duanya ini ada dalam ahli sunnati wal jamaah, iaitu menjadi manhajnya. Yang pertama, mengutamakan nas Quran dan sunnah mengatasi yang lain. Yang kedua, menafsirkan makna Al-Quran dengan Al-Quran. Yang ketiga, menafsirkan makna Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Yang keempat, mengutamakan pendapat dan kata-kata para sahabat dan para tabi'in. Menggunakan ijma' sebagai rujukan yang tuntas. Mengutamakan kaedah bahasa Arab dan uslubnya dalam memahami kedua-dua nas, khasnya dalam perkara akidah. Mengutamakan makna yang zahir ayat dan tidak memandahkan makna itu kepada makna yang lain kecuali ada dalil. Seperti perkataan tangan bagi Allah, mata bagi Allah. Okey, dipindahkan makna itu bila ada dalil lain yang menyokongnya. Memperbanyakkan penggunaan kaedah mensucikan Allah dari makna yang zahir kalau makna itu mendatangkan penyerupaan. Okey, makna asas akidah sunnah apa dia? Menyucikan Allah daripada segala penyerupaan dan mutasyabihat. Meyakini akal manusia itu lemah untuk memahami perkara ghaibiyat. Mengelakkan perdebatan dengan ahli bid'ah. Tidak mencampur adukkan akidah dengan perkara yang tak mampu difikirkan oleh akal. Maka inilah beberapa kefahaman kita terhadap sunnah jamaah yang menjadi pegangan kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan akidah ini kita semua dikurniakan Allah dengan kebenaran, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.